Ya, sekarang ini untuk segmen seterusnya kita akan mengetahui berkenaan cabaran usahawan digital Bumiputera berhadapan pandemik COVID-19. Jadi hari ini saya bersama dengan dua orang belia yang sangat hebat. Latar belakangnya saya perkenalkan terlebih dahulu. Di sebelah sana Khairul Anwar Muhammad Zaki, Ketua Pegawai Eksekutif Pandai Education Sdn Bhd, dan juga di sebelah kanan saya yang baju biru Encik Arif Imran, Ketua Pegawai Eksekutif Surf Vehicle Super App. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik, sebelum kita berbicara mengenai cabaran pandemik COVID-19 kepada usahawan-usahawan tempatan ketika ini, mungkin boleh kongsikan kepada penonton berkenaan latar belakang perniagaan anda selepas memenangi Superb 2019 baru-baru ini. Okey, pertama sekali terima kasihlah kerana jemput kami ke sini. Soalan menawar tadi, nama saya Khairul Anwar lah. Jadi saya ni daripada Pandai, sebuah aplikasi pembelajaran untuk pelajar-pelajar sekolah. Jadi Pandai ni sebuah app lah. Jadi menggunakan Pandai, pelajar-pelajar sekolah dari tahun 1 sampai tingkatan 5 boleh dapat bahan-bahan macam latihan, kuis, ujian, sampel paper ke. Jadi kami di Pandai ni bukanlah nak replace cikgu sangat, tapi macam offer alternatif lah daripada buat buku-buku latihan yang paper based kan, yang tak ada ciri-ciri interaktiviti, tak ada menarik apa semua, dan kita terjemahkan dalam bentuk aplikasi. So masa kami masuk Super tahun lepas tu dalam peringkat ideation sajalah, baru lagi. So alhamdulillah daripada Super tu kita boleh berkembang seterusnya lah. Bagi Cik Arif pula. Okey, terima kasih Munawar. So saya Arif sekali lagi. Jadi Surf ni adalah sebuah aplikasi untuk yang menyelesaikan masalah-masalah pengguna kereta untuk jaga kereta diorang. Jadi kita perkenalkan konsep yang dinamakan Digital Vehicle Ownership Experience. So bila ada app tu jadilah Vehicle Super App. Jadi dalam app ni ada semualah. Mana dari segi nak maintain kereta, nak service, repair, road assistant, nak renew insurance, road tag, sampai nak save dia punya insurance policy, road tag dekat dalam tu pun boleh. Ada reminder dan sebagainya. Jadi kalau sebelum Superb dulu memang idea kita masa tu masih lagi baru, kira just ada servis dan sebagainya. Tapi lepas Superb ni kita start untuk perkemaskan lagi konsep Vehicle Super App tu. Dan sekarang ni kalau ikut service provider ataupun merchant yang dah sama-sama terlibat dengan kita, dah lebih dalam 300 bengkel-bengkel. Walaupun baru tahun ni kita start onboard dia bengkel-bengkel tu lah. Okey, itu sedikitlah latar belakang mengenai kedua-dua ketua pegawai eksekutif dan syarikat yang diperkenalkan tadi. Dan mungkin sekarang ini boleh memberi pencerahan kepada penonton apakah unique selling point bagi setiap syarikat. Mungkin kita mulakan dengan Pandai dulu. Okey. Alright. Jadi misi kami adalah nak bantu pelajar-pelajar sekolah untuk belajar kan. Memang selama ni kami dah lebih kurang 10 tahun lah dalam dunia pendidikan. Tapi of course in the past kita buat benda-benda yang traditional sikit. Macam face-to-face program, paper-based program kan. Jadi walaupun ramai terlibat dengan program kami rasa macam kalaulah kita gunakan teknologi, kita boleh impact lebih ramai pelajar daripada seluruh Malaysia kan. Daripada luar bandar ke, dan impact dia berterusan. Dan itulah kita datangkan dengan aplikasi Pandai. Jadi berbeza dengan macam buku latihan yang biasa, yang fizikal ni kan, bila kita buat apa semua di dalam app Pandai ni, mereka dapat instant feedback, ada automatic grading, boleh dapat jawapan betul salah secara langsung. Dan selain itu ada jugalah gamification element macam all these point ranking badges yang nak motivatekan lagi pelajar supaya belajar berterusan. Of course kita punya misi akan datang, kita akan lengkapkan lagi dengan ciri-ciri tambahan lain, tapi buat masa ni kita dah ada ciri-ciri some form of artificial intelligence dalam Pandai yang memberi kelainan daripada buku-buku biasa di pasaran lah. Bagi Encik Arif pula, apa unique selling point bagi syarikat anda? Sebab nak menang Superb ni bukan mudah. Jadi hanya usahawan-usahawan yang mempunyai daya kreativiti yang tinggi dan solution base untuk memenangi satu competition yang cukup mencabar ini. Betul. Jadi untuk kami ni sebenarnya adalah kita mendigitalkan experience atau pengalaman untuk pemilik kereta. Jadi maksudnya dia masih lagi pergi ataupun servis kereta ni at the end tetap ada bengkel kan, bukannya fully digital, ataupun tetap ada road assistant, tetap ada provider, mekanik datang turun tolong ke, insurance atau produk tetap kena tampal. Tapi cuma bezanya adalah experience yang sama, mungkin sama, banyak benda yang dia still buat secara fizikal, tetapi kita connectkan dengan digital. Dia sekarang ni era dipanggil cyber physical kan. So maksudnya apa yang kita buat tu
secara rekodnya masih lagi ada secara digital. So kita digitalkan semualah, maksudnya dari segi macam invoice, receipt. Yang dulu receipt macam conteng je dekat mana-mana bengkel dan sebagainya. Sekarang ni semua dalam bentuk digital. Dan even macam kalau kita dulu kan ada inspection report ataupun job sheet kan, dia tulis kereta ni dalam kondisi ni macam mana, ada yang rosak ataupun yang elok lagi ke, bila kena tukar dan sebagainya. Sekarang kita tukar benda tu semua menjadi digital. Jadi kita provide Carhef yang orang semua mudah faham lah. Ada hijau, ada gauge meter, dah hijau ke merah kena tukar, kuning next time kena tukar dan sebagainya. So masih lagi kita memiliki kereta secara fizikal, masih lagi secara fizikal, tetapi pengalamannya kita digitalkan. Kedua-duanya mempunyai unique selling point yang sangat baik dan juga berasaskan kepada penyelesaian ataupun solution focus. Dan sekarang ini kita difahamkan bahawa untuk bila memenangi Superb ini, anda mendapat geran RM500,000 dan juga mendapat bimbingan daripada pihak di bawah teraju sendiri. Jadi bagaimana perniagaan anda berubah selepas memenangi Superb 2019 ini? So kalau lepas menang Superb tu memang banyak membantulah. Terutamanya bukan hanya dari segi duit, RM500,000 tu grant of course lah. Memang banyak bantu untuk kita ramp up marketing ataupun kita hire lebih ramai untuk melajukan lagi pergerakan bisnes. Tapi juga masa Superb ni, even sebelum menang pun mereka dah provide pelbagai program. Contohnya ada bootcamp yang sebenarnya ada coach dan sebagainya yang tolong kita untuk refinekan kita punya perniagaan tu. Sehinggalah bila dapat RM500,000 tu, maknanya bukan hanya duit tu tak sia-sia lah. Kita dapat RM500,000, kita dah tahu dah lagi, maknanya bisnes dah lagi konkret lah ataupun lagi structured untuk kita meneruskan, untuk kita besarkan lagi lah. Dan sekarang ni memang kita banyak fokus untuk mendigitalkan bengkel-bengkel tempatan dan sebagainya. Jadi most of the budget marketing Superb tu sebenarnya yang kita pakai untuk tu lah. Dah lebih 300 dan targetnya sampai hujung bulan ni akan ada 500 lah all together, maksudnya bengkel-bengkel yang didigitalkan. Itu pun yalah, most of the marketing cost tu datang daripada Superb punya funding lah. Cukup menarik. Dan bagi Encik Khairul sendiri, bagaimana program-program di bawah Superb ini dalam membantu untuk melahirkan lebih ramai lagi usahawan di luar sana yang berdaya saing dalam situasi semasa ekonomi kini? Okey. Itulah saya tengok program Superb ni, actually last year masa saya join tu pertama kali saya join. Dan tapi saya tengok Superb ni memang menarik. Dia memang khas, dia khas untuk usahawan-usahawan yang ada idea baru untuk permulaan. Nama pun Superb tu adalah skim usahawan permulaan Bumiputera kan. Jadi kepada siapa-siapa yang ada idea barulah. So masa dalam personal experience saya sendiri pun macam Arif cakap tadi, sebelum selain pada dana dan bantuan tu, bila kita lalui proses dia panjang. Daripada beribu yang masuk tu kan, daripada Rockpiece, setiap zon, selatan, utara, KL, Sabah, Sarawak pun ada. Kemudian pergi ke proses seterusnya, ke semi-final, ke final. Dan in between tu, kita nak lalui proses tu, kita kena berdepan dengan pelbagai juri. Dia akan tanya soalan, korek kita apa semua kan. Grill kita whether idea kita ni bagus, whether kita bersedia ke tak. Jadi macam bila kami tu, masa last year tu, masa tu pandai tu baru lagi dalam peringkat idea. Kita dah start lah develop sikit-sikit, tapi belum ada produk yang betul lagi. Jadi bila juri tu tanya dan macam-macam setiap peringkat, lalu bootcamp dengan mentor dan coaches sebagainya, bila kita menang tu, selain daripada dana suntikan tu, dia macam beri satu validation lah bahawa idea ni sebenarnya boleh pergi. Jadi kita pun dapat semangat lagi. Bila menang tu lagi inilah berkobar-kobar lah nak realisasikan idea perniagaan kita yang dalam Superb tu. Idea perniagaan untuk Pandai Apps ini dari mana inspirasinya? Okey, itulah alhamdulillah kami sendiri dan saya dan rakan-rakan dalam dunia perniagaan dah kuat sometime dah. Jadi selama ni kita buat program yang biasa-biasa tu. Jadi kita dapat feedback daripada student-student yang benda yang kita buat ni bagus dan kita sediakan kualiti, bahan-bahan yang berkualiti lah. Cuma kita tak dapat nak sampaikan kepada lebih ramai pelajar lain lagi. Dan kita pun nak tambah benda-benda lain untuk beri impact yang lebih besar. So walaupun actually kita ni di Pandai ni macam peringkat awal lagi, masih macam merangkak lagi kan. Tapi kita internally lah, kita ada impian besar nak terbang jauh lah. Jadi impian kita nak contribute banyak dalam sektor pendidikan ni. So hopefully melalui Pandai ni dan juga teknologi kan, berasaskan digital, kita boleh bantu lebih ramai student di luar sana. Kita dalam Superb ini kita ingin melahirkan lebih ramai lagi usahawan di luar sana. Mungkin ada anak muda di luar sana yang mempunyai idea-idea perniagaan yang kreatif dan inovatif yang mungkin tak tahu di mana mereka untuk menzahirkan idea mereka. Bagi Encik Arif sendiri, apa antara pengalaman unik yang tak boleh dilupakan sepanjang menyertai Superb pada tahun lepas?
kalau ikutkan yang paling proses tu panjang. Kalau ikut sama je macam yang Cik Karul cakap tadi, daripada saringan dan sebagainya, proses tu memang panjang. Daripada saringan sampailah pitch peringkat pertama, sampailah nak pitch ke semi final tu ada bootcamp. Jadi bootcamp ni memang kita ada coach-coach yang tolong grill ataupun tolong gilap kita punya idea perniagaan, pitch dan sebagainya. Dan yang paling antara paling yang mahal kat situ adalah network antara ramai lagi aspiring usahawan yang lain sama-sama turut serta. Maknanya ada lagi berasal daripada ratusan kan, daripada ratusan sampai jadi puluhan. Tapi maksudnya yang ratusan ataupun puluhan itulah yang kita masih lagi kawan sampai sekarang dan masih lagi tolong menolong sama sendiri sampai sekarang, sharing. Kadang-kadang ada lepak-lepak lah, ada online session pun ada sekarang ni. Malam punya night session borak-borak kan pun ada sekarang ni. Itu antara satu nilai yang tinggi lah, maksudnya nilai networking antara semua di antara usahawan. Itu yang saya rasa paling berharga. Okey, tadi kita berbicara berkenaan keterlibatan kedua-dua tetamu kita dalam Superb 2019 dan sekarang ini kita lihat cabaran pandemik COVID-19 memberi impak secara langsung kepada semua sektor dalam negara, sama ada di Malaysia maupun di peringkat antarabangsa. Jadi kita ingin melihat atau kita ingin mengetahui bagaimana COVID-19 ini memberi impak dari segi perniagaan sekarang ini. Okey. Untuk kami sendiri di Pandai, of course bila berlaku COVID tu, dari segi syarikat ni adalah perubahan sikit. Dari segi cara kerja, budaya kerja kan. Dari segi macam mana kami beroperasi. Tapi impak paling besar kami adalah disebabkan kami di dalam dunia pendidikan dan kita offer alternatif dalam bentuk online. Jadi bila berlaku PKP tu masa awal-awal dalam bulan Mac macam tu kan, bila mula-mula PKP tu, sebelum PKP, yes kita dah ada start sama users lah. Kita ada beberapa user yang dah start mula kan, kira-kira dalam Februari itu lebih kurang 2,000 pengguna lah Pandai. Tapi bila berlaku PKP, dalam minggu pertama tu saja, dalam bulan Mac tu, tiba-tiba orang mencari alternatif. Sebab bila PKP kan sekolah tutup, pusat tuition tutup, kedai-kedai buku pun tutup, jadi mereka cari alternatif. Dan ketika itu mereka terjumpa tentang Pandai. Jadi dalam masa minggu pertama je, actually website Pandai ni terus crash. Ramai sangat masuk. Dalam masa beberapa hari, lebih kurang 1.9 juta orang unik yang datang ke melawat kami lah. Jadi Alhamdulillah dalam masa sebulan je, pengguna kita meningkat daripada 2,000 hingga lebih kurang macam 40,000 macam tu. Dalam masa PKP pertama. Jadi Alhamdulillah, of course masa kita mula-mula start last year, kita tak foresee lah situasi COVID ni semua ni. Tapi bila berlaku situasi itu, Alhamdulillah lah kita ada sediakan some form of alternatif lah pada pelajar-pelajar, parent dan juga guru yang cari apa lagi nak guna dari rumah ni kan. Jadi Alhamdulillah lah dengan situasi itu agak kena dengan apa yang solusi yang kita cuba sediakan. Jadi daripada situlah penggunaan Pandai ni terus berkembang lah. So sehingga hari ini Alhamdulillah ada lebih 100,000 pelajar daripada seluruh Malaysia yang menggunakan aplikasi kami lah. So kita pun rasa lega lah kita boleh bantu ramai orang dengan apa yang kita sediakan. Alhamdulillah. Nampaknya Pandai Apps menerima impak yang cukup positif. Dan bagi Surf App pula, bagaimana mengambil hikmah daripada pandemik COVID-19 ini untuk mengatur strategi perniagaan untuk membuat penambahbaikan dalam perniagaan? Jadi kalau impaknya ada dari pelbagai sudut kan. Kalau dari segi operasi ataupun operationally kami itu memang kita, kalau tech company ni kita dah memang biasa semua benda dekat cloud ataupun kita dah biasa remote working ni dah biasa. Jadi agak maknanya mudah untuk, maknanya taklah mudah sangat, tapi agak mudah untuk kita adapt dengan situasi COVID-19, MCO dan sebagainya. Tapi dari sudut pula adalah bila keadaan COVID berlaku, banyak perniagaan-perniagaan SME atau perniagaan kecil macam bengkel dalam bidang aftermarket business contohnya, automotive aftermarket. Jadi banyak yang terkesan kerana ada SOP baru, ada orang dah tak nak contactless, orang dah ada doubt nak pergi kedai, orang tak drive sangat dan sebagainya lah. Jadi bila keadaan ini berlaku, kami fikir masa tu bila keadaan berlaku, antara elemen penting untuk bagi diorang ni get back on their feet kan, mana untuk bagi diorang ni berdiri balik dan boleh thrive adalah digitalization. Betul. So pendigitalan ni agak penting dan kami pun bila set benda tu dan kita terus push harder.
Jadi kita onboardkan diorang ni maknanya dengan menggunakan merchant-merchant bengkel-bengkel sana dengan menggunakan sistem surf, mereka boleh boleh membantu mereka ni dalam melaksanakan pelaksanaan SOP. Contoh dari segi contactless payment, ada booking system, dan invoice receipt tu dah tak ada lah pakai kertas dan sebagainya. Semua secara digital. Jadi kita pun memang kerja lebih kuat untuk onboardkan sebanyak mungkin. Tapi yang menariknya ketika ni, sebelum ni agak sukar untuk macam nak onboard bengkel-bengkel yang jauh luar daripada Klang Valley dan sebagainya sebab kita kena macam pergi sana dan sebagainya kan. Tapi ketika situasi macam ni, kita berjaya untuk onboard, libatkan mereka secara online. Kita buat webinar, Zoom session dan sebagainya. Baik. Dan memang dan ada kira yang aktif di luar, dia secara nationwide. Jadi mana kita berjaya expand penggunaan aplikasi surf tu bukan hanya, kalau dulu ada beberapa negeri sebelum support dulu ada Kuala Lumpur, Selangor, ada Johor dan ada Penang. Tapi tahun ni sebab COVID ni tiba-tiba dah nationwide dah. Baik. Sebabkan mereka tadi boleh adapt dengan online, secara online pun dah boleh onboard. Baik, Encik Arif, secara ringkas, apa perancangan masa harapan impian untuk 5 tahun, 10 tahun akan datang untuk Surf App ini? Okay, kalau ikut perancangan kita dalam masa bawah 5 tahun, kita nak jadi vehicle super app nombor 1 di Asia Tenggara. Wow. Dan memang di bawah 10 tahun juga kita memang ada plan untuk IPO kan lah kita punya company. Dan kalau dekat lagi 1 tahun, tahun depan kita aim untuk achieve sekurang-kurangnya 2,000 merchant dan 200,000 pengguna. Itu secara dekat lagi lah. Okey. Bagi Encik Khairul pula, mungkin sedikit nasihat kepada anak-anak muda di luar sana yang mempunyai idea-idea perniagaan yang kreatif, inovatif tetapi masih mencari-cari hala tuju mereka. Nasihat kepada mereka. Itulah yang pertama sekali saya rasa kalaulah program Supuk ni diteruskan lagi akan datang kan, saya sarankan sangat kepada siapa di luar sana yang ada idea baru ataupun idea yang sudah ada tapi mahu dikembangkan lagi, joinlah program Supuk by Teraju ni. Of course ada banyak sangat value di sana. Yang keduanya, sebagai usahawan ataupun bakal usahawan ni kadang-kadang kita ni lonely sikit sebab yalah kita buat kerja seorang-seorang apa semua. So nasihat saya macam Arif cakap tadi, ada network melalui Supuk ataupun network melalui program-program lain, kita pastikan kita buat kerja bukan seorang-seorang. Walaupun usahawan lain dalam industri berbeza, pastikan kita dapat bounce off idea dengan mereka atau paling kurang dapat motivasi daripada mereka lah sama-sama. Dan daripada situlah insya-Allah perniagaan kita boleh berkembang lagi lah. InsyaAllah. Jadi kita ucapkan terima kasih kepada kedua-dua usahawan muda kita ini. Diharapkan semoga perkongsian kita ini memberi inspirasi kepada seluruh rakyat Malaysia, khususnya anak-anak muda di luar sana untuk terlibat dalam bidang perniagaan, khususnya sekarang ini perniagaan yang berasaskan teknologi sememangnya sangat membantu untuk membantu negara kita mendepani cabaran pandemik COVID-19. Terima kasih sekali lagi. Okey, terima kasih Munawar. Baik, penonton, daripada perbincangan kita berkenaan cabaran usahawan dalam mendepani pandemik COVID-19.